Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat, salat tasbih. Hadis ke 183. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas bin Abdul Muttalib, Ya Abbas, ya ammahu, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, wahai pak cikgu, tidakkah saya berikan kepadamu, tidakkah saya kurniakan kepadamu, tidakkah saya hadiahkan kepadamu, tidakkah saya beritahu kamu 10 perkara yang apabila kamu lakukannya, maka Allah akan ampunkan dosamu, sama ada yang terdahulu, yang terkemudian, dosa lama atau baru, dosa sengaja atau tidak sengaja, dosa besar atau kecil, dosa yang dilakukan secara sembunyi atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan. 10 perkara itu ialah kamu menunaikan salat 4 rakaat. Kamu membaca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan juga satu surah. Apabila kamu sudah selesai daripada bacaan surah itu pada rakaat pertama, sedangkan kamu masih berdiri, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan ucaplah kalimah itu 10 kali semasa kamu rukuk. Kemudian kamu bangun daripada rukuk, maka ucaplah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu turun untuk sujud dan ucaplah kalimah itu 10 kali sedang kamu masih sujud. Kemudian kamu bangun daripada sujud untuk duduk di antara dua sujud dan bacalah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu sujud kali kedua, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu bangun daripada sujud untuk duduk istirahat. Sebelum berdiri, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Jumlah kesemua tasbih itu ialah 75 kali pada setiap rakaat. Wahai bapa saudaraku, kamu lakukan demikian pada keempat-empat rakaat. Sekiranya kamu mampu untuk mengerjakan salat ini setiap hari, maka lakukanlah. Sekiranya kamu tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap hari Jumaat. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap bulan. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap tahun. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali sepanjang hayatmu. Abu Daud. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia. Hari ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salat sunat itu salat tasbih. Hadis ke-183. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna al-Abbas. So dalam hadis ini, Abdullah ni dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar saudara dia Al-Abbas. Abdullah ni dia tukang dengar, dia riwayatkan hadis ni. Dia dengar Nabi tengah mengajar pak saudara dia. Itu Al-Abbas. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengajarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10 jenis keampunan. Allah Taala akan berikan 10 jenis keampunan dengan kamu melakukan satu amalan, satu jenis salat. Yang nama dia salat itu salat tasbih. Dan Nabi dekat mula hadis ni disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi itu dia tekan, dia sangat berulang-ulang kali dia kata pada Nabi, dia kata ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'al. Dia kata wahai Abbas, wahai pak saudaraku, bukankah aku dah berikan kepada engkau
bukankah telah aku anugerahkan kepada engkau, bukankah telah aku hadiahkan kepada engkau, bukankah aku telah beri kepada engkau, bahawa engkau akan mendapat 10 jadi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan yang bagaimana? 10 perkara itu yang awaluha wa akhiru, dosa yang awal diampun, dosa yang akhir diampun. Qadimahu wa hadisahu, dosa yang lama, dosa yang baru. Khata'ahu wa amdahu, yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Saghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Sirrahu wa alaniyah, dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang secara terang-terangan. 10 jenis keampunan yang Allah berikan pada orang buat amalan ni. Apa dia? Kata Nabi. Nabi kata antus salia arba'a rakaat. Kamu sembahyang 4 rakaat dan pada setiap rakaat tu baca Fatihah, lepas baca Fatihah kemudian kamu baca dan keadaan berdiri baca tasbih. Apa tasbih dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni sembahyang tasbih ni tuan-tuan, biasa kita dengar solat tasbih. Berdiri tu 15 kali, kemudian rukuk 15 kali, 10 kali, kemudian i'tidal 10 kali, sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10, sujud kali kedua 10, kemudian nak naik itu dia kata duduk istirahah 10 kali. Jadi ada 75 kali setiap rakaat. Setiap rakaat tu pun buat sedemikian. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi buat 4 rakaat dapat 10 bentuk keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni solat ni dia berat tuan-tuan. Kadang-kadang kita qiyam, kalau Ramadan dulu saya ada bawa lah qiyam kita buat tasbih kan. Kalau buat malam biasanya kita buat dengan dua salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau siang biasa dibuat dengan satu salam terus. Biasa kalau orang buat kuliah duha, dia buat solat tasbih. Jadi kita kena ada lah. Dan Nabi dia sebut kepada Al-Abbas, dia kata kalau boleh buat tiap-tiap hari, tapi dia tahu memang tak mampu lah buat tiap-tiap hari. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, buatlah setiap hari Jumaat, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh juga, buatlah semua hidup sekali. Kalau tak ada lagi, pakat mati je lah kan. Tak ada lah. Jadi ini kelebihan itu banyak bila kita dengar. Kita carilah ruang dan peluang nak buat program. Nak buat seorang-seorang dia punya solat macam ni, dia payah, malas, letih. Dia kalau macam ni kita buat ramai-ramai, seronok nak buat program, apabila kita semangat. Ada kawan-kawan. Jadi pada zaman sekolah dulu, kalau dia buat solat ni, bila salam je banyak yang syahid lah. Sana tergolek kan. Sujud lama. Jadi insyaAllah kita dengar hadis-hadis begini dengan kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW, memberi kita semangat untuk terus beribadat dan buat salat tasbih. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah.